Adakah malaikat boleh tahu niat kita sebab niat baik dan dapat pahala? Jadi malaikat boleh tahu tak niat kita? Kata setengah ulama' mufassirin bahawasanya siapa yang berniat baik nak melakukan satu kebaikan, maka malaikat tahu dan malaikat pun menulis kebaikan itu. Siapa malaikat yang tahu itu? Kiraman katibin. Faham? Bukan semua malaikat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah dalam Quran. Tidak ada suatu perkataan pun yang kita lontarkan daripada mulut kita, yakni kita bercakap, kita berkecek, melainkan di kiri kanan yang ada raqibun atid. Hak tu tanda bagi yang kita berkata-kata. Hadis pula kata siapa yang mencita-cita satu pekerjaan baik, maka ditulis satu pahala. Siapa yang menulis? Kiraman katibin. Allah bukan tukang tulis. Tentera Allah tulis. Jadi mafhum di situ ada malaikat yang tahu siapa yang niat nak buat satu benda kebajikan walaupun dia tidak buat lagi. Siapa Qarin? Adakah dia tetap bersama kita? Qarin ni adalah satu jin, yang dia ni mengekori anak Adam dan menyuruh kita berbuat benda hak jahat. Nampak? Kalau kita ingat kepada Allah, dia lari. Kalau kita tak ingat, dia mari pula. Tapi kalau hak kita. Kalau kita dekat dengan Allah, dia jauh dari kita. Kalau kita jauh daripada Allah, dia dekat dengan kita. Dia tak pergi kat orang lain. Daripada kataan qarn, maknanya berserta. Qarin iaitu jin yang Allah utuskan kepada kita. Nabi ada qarin tapi telah pun disekat awal-awal lagi. Dah lagu mana orang jadi jahat semua dak cakap nak khabar, lawan Islam, buat maksiat, judi juga, minum arak juga, nak cakap nak khabar, kerana mereka berpaling daripada mengingati Allah. Allah kata barang siapa yang berpaling daripada mengingat kepada aku, nampak? Nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin, dalam Quran kata. Nampak? Siapa yang berpaling daripada ingat aku, sama ada tak ingat tu dengan sebab meninggalkan solat, tak semayang dah, ataupun tidak mau ingat kepada Allah, nuqayyid lahu syaitana, kami akan reka dengan dia satu syaitan. Nuqayyid tu maknanya jadi duduk dekat kita semua, atau duduk berepek dengan kita semua. Fahuwa lahu qarin, menjadi penasihat berserta dengan dia, suruh semua kita buat benda uduh. Sebab tu dia kawan-kawan kita hak jahat, tak akan nak kata apa. Kata molek dah ikut juga, tetap atas jalan dia. Kerana apa? Kerana Allah telah ikat dengan satu setan ni lah menjadi qarin dia. Sebab apa? Dia berpaling daripada zikrillah. Syirik tak kalau kita kata syaitan tu ghaib, padahal yang ghaib hanya Allah, kan? Ghaib ni bukan Allah saja, ghaibun maknanya benda yang tidak dapat kita capai dengan panca indera kita. Dengan lihat tak nampak, dengan dengar tak dengar, dengan pegang tak rasa. Faham? Maka barang ghaib ni banyak. Alam ghaib ni seperti jin, kita nampak tak? Maka alam ghaib lah. Iblis ghaib, malaikat ghaib, syurga neraka ghaib. Nampak? Yu'minuna bil ghaib. Dalam Quran kata mereka ini beriman dengan yang ghaib. Bukan al-ghaib tu Allah. Semua yang tidak dapat kita capai termasuk Allah SWT. Jadi kalau dia kata alam ghaib, iblis ni tak syirik, kata gitu. Beza zat, sifat dan perbuatan. Tak usah banding Allah Ta'ala, kita makhluk dah. Maknanya kita ataupun benda-benda lah. Kalau kata zat, jiring benda tu, hot toko tu, sifat tu, sifat dia pak semegi ke, hitam ke, pedah ke. Perbuatan, kalau jenis perbuatan, kalau rimah dia berlari, sifat dia bekeng. Bukan perbuatan dia bekeng, sifat bekeng. Perbuatan berlari, jerba. Dah zat, hak jamah berasa. Hak tu zat.
Baju nipis nampak kulit sikit-sikit sah tak solat. Nampak warna kulit walaupun sedikit tak sah semayang. Yang dimaaf nampak bayang, tak nampak warna kulit. Takbir ihram berapa harakat boleh? 6 harakat ke 8 harakat? 14 harakat paling lama kata ulama-ulama tajwid. Soalan seterusnya. Orang yang dah habis lagi qada semayang boleh tak nak kerjakan perkara sunat? Boleh, tak ada masalah. Dia boleh berzikir, dia boleh selawat, dia boleh istighfar, dia boleh bertahmid takbir. Faham? Cuma masalahnya berlaku pada solat sunat. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak boleh buat sunat melainkan kena buat hak hutang, hak selesai, hak fardu dulu. Pendapat yang kedua, muqabil muktamad mengatakan boleh berserta-serta. Nampak? Kita buat hak fardu, maka boleh kita buat hak sunat. Kalau hak sunat saja, tak jadi buat hak fardu tak buat. Dah? Soalan seterusnya. Kawan saya buat pinjaman bank. Dia tukar pelik kereta dengan sebuah motosikal dengan kelulusan. Pihak bank tak dapat nak tarik kereta tersebut kerana nombor pelik jadi lain. Kawan saya juga ada buat rotek palsu. Apakah hukumnya? Jawabnya, kalau ada maknanya bimudarat kepada orang Islam, hukumnya haram. Tak ada bimudarat kepada orang Islam, maka hukumnya tidak haram. Orang yang halang pelaksana hukum hudud, Islam lagi ke tak dah? Pengikut dan penyokong-penyokong guana pula. Orang yang tolak atau tak mau laksana hudud ni 2. Yang pertama, kerana dia kata hudud ni kita akan buat, tetapi kita nak cari pakar-pakar dia dulu. Ataupun kita iktikad hudud ni molek. Tapi oleh kerana pemimpin tak buat lagi, kita tak buat lah. Kita ikut je lah. Maka hak ni fasik. Faham? Fasik. Ahli neraka. Hak kedua, dia tolak hudud kerana memang dia tak suka hukum hudud. Atau dia persenda-sendakan. Dia pelecehkan. Dia anggap hukum manusia lebih molek. Atau kalau laksana hudud, nampak? Jadi tak maju negara, undur ke belakang dan sebagainya. Maka hak ni tidak lagi syak pada telah batal Islamnya, haram ditanam di kubur orang-orang Islam. Soalan seterusnya. Boleh tak guna sabun mandi ketika mandi wajib? Sebab nak kesat, nak basuh bahagian punggung. Sebab apa tak boleh sabungnya mandi wajib? Faham? Tak ada masalah. Mu nak telang tak apa sabung. Yang tak boleh ulama tegur tu gini. Dia tak niat lagi mandi wajib. Faham? Dia pun mandilah. Biasa basuh tubuh, dia pun sabung. Bila sabung belaka dah, baru dia start mandi wajib. Dia buka paip ujang, tubuh sabung penuh tubuh, dia pun turun paip ujang. Bila turun ujang, dia niat mandi wajib. Dan balik habis air sabung, maka dia pun apa benda ni, mandi wajib tidak sah kerana air yang turun tadi bercampur dengan air sabung. Dia kena habis dulu turun air sabung daripada air paik ni atau air jigu habis dah sabung, baru mula niat mandi wajib. Faham? Jadi kalau nak mandi senang je lah. Mandi biasa dulu, lepas tu mus sabung, lepas tu jigu sampai habis dah air sabung, start mandi wajib. Boleh, tak ada masalah. Ataupun mandi wajib dulu. Buka air paik, buka air hujang. Kita pun niat mandi wajib. Bila niat mandi wajib, rata belaka air, beres. Kita pun sabung. Sabung batal tak mandi wajib? Tak batal, sabung. 3 minggu lah pun duduk dalam sabung. Tak ada masalah. Dah terakak dah. Tu dia kalau pegang maluang, dah siapa suruh pegang? Orang tak suruh pegang, suruh mandi. Mau pegang apa? Nak konyol kat punggung, konyol punggung bukan. Punggung tak batal wuduk ni. Tak ada masalah punggung awak dutil. Awak batal tu, dubur. Awak khipung. Dah nak konyol situ, konyol. Tak usah konyol dengan tangan. Tapak tangan je batal. Ni, ifdak ni je. Belakang batal. Dengan batal, dengan belakang apa konyol punggung? Ngelutuk boleh kuat. Tak ada masalah. Hak ni saja batal. Nyamuk bergelewang tu. Nak buat ngelutuk. Aduh lah.
Saya tertidur dak dang pergi main jemaah, bangun-bangun habis dah jemaah. Lepas tu nak qada jemaah ke qada lohor? Molek qada jemaah. Qada lohor lah, semayang lohor. Nak. Tidur dak berdosa. Dah tertidur nak. Buk pergi tidur. Saya selalu solat di sebuah masjid daerah Kuala Terengganu. Cuma saya heran, kenapa masjid tersebut buka tabir perempuan, nampak soh perempuan bahagian belakang. Ini mencurigakan saya. Bukan apa, time selepas solat, jemaah bila dia paling belakang, nampak awet. Apa pandangan dan pendapat tentang ini? Jawabnya tak salah. Kerana inilah hak jalan dia berlaku zaman Nabi SAW. Jemaah lelaki duduk belakang, depan, jemaah puan belakang. Tak ada tabir-tabir pun zaman Nabi itu. Cuma Nabi pesan, sahabat pesan, nak bila habis sembahyang jangan tengok belakang. Kerana belakang ada muslimat. Nak yang pergi paling belakang tu anda. Salah kita dah. Nampak? Ni pula ada tabir, lebih baik lagi. Sebab tu masalah buka tabir ni tak salah. Faham tak? Tak ada salah masa kuliah, masa semayang. Faham? Tak salah sikit pun. Kerana zaman Nabi tak ada tabir terus. Bukan kata buka. Tak ada terus. Belakang sikit, renggang jauh, orang puang pula. Belakang. Zaman kita ni buat tabir, siapa tak boleh buka langsung. Itu tak boleh buka kat orang lelaki tengok. Jawab apa yang mungkin tengok? Katok kepala tengok. Bukan salah muslimat puang. Lelaki dah tahu dah belakang puang. Tak usah paling lah. Maka zaman Nabi itu bila habis semayang, perempuan bangun dulu. Hak lelaki tak bangun lagi. Tak boleh jadi bolok. Dia balik belakang, baru habis doa, lelaki pula bangun. Molek-molek ada. Bulan puasa dulu saya lewat bangun sahur. Saya ni jenis tak boleh kalau tak sahur. Paling kurang dengan minum air. Sesuap, air suang pun tak apa dah. Kerana saya gastrik. Tapi dalam kes ni saya betul-betul lewat. Terkejut sahur, orang dah azan dah. Tapi tak komak je lagi. Saya ada baca dalam blog, mengatakan beberapa hadis turut menjelaskan masalah ini. Adakah hadis sahih? Jawabnya, dah mu orang bang dah. Mu nak makan lagi tak boleh dah lah. Tak usah kira dalam blog tu, blog belik-belik lah ni. Nak, orang bang dah boleh makan lagi, orang semayang dah boleh makan lagi sikit. Pulak dah. Nak. Apakah yang dimasukkan dalam istilah Nur Muhammad? Tidak ada istilah yang tepat tentang Nur Muhammad. Yang adanya satu saja hadis yang sahih ataupun hadis hasan tentang Nur Muhammad. Cuma tidaklah mengatakan adanya Nur Muhammad itu awal yang dia cipta. Sebab itu terbagi kepada dua masalah ni. Jumhur ulama mengatakan hadis ini betul, tapi tidak memasukkan yang awal dicipta. Pandangan hak kedua pula, hak tidak ramai kalangan ulama, termasuk sebahagian pada ulama-ulama tasawuf, mentafsirkan dengan makna awal yang dicipta itulah Nur Muhammad. Sini jadi pertelingkahan kan? Faham tak? Yang sebenarnya Nur Muhammad ni benda khilafiyah dan jangan kita balah. Dan tidak akan ditanya kepada kita tentang Nur Muhammad dalam kubur pada macam siapa bila-bila. Orang yang tak erti tentang Nur Muhammad tak ada berkait apa-apa tentang akidah dia. Soalan seterusnya. Ni benda pula Sebahagian yang kita sedia maklum, bila seorang itu meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dia perlu mengqadha atau bayar fidyah bila dia tidak dapat mengqadha puasanya. Soalan saya, adakah bila seorang itu meninggalkan solat dan tidak mengqadha solatnya semasa dia masih hidup, adakah perlu warisnya bayar fidyah untuknya seperti yang terdapat dalam puasa? Di sini saya sertakan contoh hadis serta pandangan ulama tentang masalah ini. Harap tolong terangkan dengan lebih lanjut masalah ini supaya saya lebih faham dan jelas. Dia hari kitab dia. Kitab mana dia? Kitab I'anatul Talibin. Faidatun man mata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyata wa fi qaulin ka jami'in mujtahidin annaha tuqda anhu li khabaril Bukhari wa ghairihi
Wa min sama ikhtarahu jam'un min a'immatina wa fa'ala bihi Subki an ba'di aqaribih. Wa naqala Ibnu Burhan anil qadim annahu yazamul waliya in khalafa tirkatan an yusalliya anhu kausawmi wa fi wajhin alaihi kasirun min ashabina annahu yut'imu an kulli salatin muddan. Masalah ni, masalah qada semayang bayar fidyah kalau orang mati ada tinggal semayang. Hak kita ngajar-ngajar sama benda ni khilaf ulama. Perkataan kau yang muktamad, kau yang paling sahih, kau yang paling kuat, jumhur ulama ialah tidak ada fidyah bagi masalah tinggal semayang. Sebagaimana puasa, kerana puasa tu ada nas. Faham? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa ada bayar fidyah. Faham? Ataupun berhutang puasanya, hadis kata bayar fidyah. Adapun dalam bab tinggal semayang tidak ada ayat suruh bayar fidyah dan tidak ada hadis yang suruh bayar fidyah. Walaupun dia kata dalam kitab ni ada hadis, tapi hadis ni bukan hadis mantuk. Hadis ni hanya dikias saja daripada hadis, tak sebut pun suruh bayar fidyah. Faham? Sebab tu ulama-ulama fatwa, dan inilah fatwa Imam Syafi'i dan 4 lagi mazhab. Imam Syafi'i fatwa dalam kaul apa benda ni, kaul jadi tidak ada fidyah dalam masalah meninggalkan solat. Faham? Kemudian hak kata memilih oleh Syekh Subki, dia mengamalkan akan pendapat mengatakan bayar fidyah. Ini pandangan yang lawang bagi pandangan yang muktamad, lawang bagi pandangan yang paling sahih, yang tidak terkenal, yang setengah daripada ulama seperti Imam Nawawi nampak mempertikaikan akan pendapat seperti ini. Nampak? Jadi kita hak ngajar, kita khabar sama, kalau kita nak selamat, amalkanlah yang muktamad, yang paling sahih, iaitu kita berdoa tiap kali lepas kita semayang, kita hadiahkan paling semayang kita kepada ibu bapa kita yang ada meninggalkan solat. Faham? Soalan seterusnya. 15 minit, 10 minit kita berhenti. Saya pernah dengar orang kata boleh buat pinjaman untuk mengerjakan umrah dan haji. Adakah betul? Tetapi kalau dilihat syarat tunaikan haji, hendaklah berkemampuan. Kalau buat pinjaman, bermakna tak mampu. Guana gitu. Tak guana, awak tak faham. Kita ngajar pun kalau jawab tanya, kita jawab harus. Dah ambil duana pula harus buat pinjaman nak pergi Mekah. Kita bukan mujtahid, boleh ijtihad. Hak telah difatwa oleh ulama-ulama, oleh imam-imam yang terkenal. Harus. Maka kita nyapa hak imam. Harus je lah. Faham? Lepas tu dia kata, dah ni kan tak mampu. Syarat dia mampu kan? Dah ni tak mampu. Kalau kena pinjam, makna tak mampu. Dah guana pergi haji pula. Dah tak mampu. Dengar molek. Yang kata mampu tu syarat sah haji ke syarat wajib haji? Situ peling tau. Man istata'a ilaihi sabila. Wajib gi ke Mekah ni man istata'a. Barang siapa yang mampu ilaihi kepada Mekah sabila perjalanan. Gi balik. Faham? Kemampuan ni syarat sah haji ke wajib haji? Syarat wajib. Jawab Ali. Lama dah duduk dengar. Syarat wajib, bukan syarat sah. Kalau syarat sah mana orang miskin, pergi tak sah. Nampak tak? Bukan syarat sah, syarat wajib. Mana bila ada kemampuan, ada pitih, ada belaka dah, tak pergi. Maka dosa pasal meninggalkan yang wajib. Tapi orang ni, kalau dia tak ada pitih, dia miskin, wajib tak pergi. Biar kemas, tak wajib. Tak wajib kalau dia pinjam, ataupun dia butang orang, dia kisah tak? Kemas tu. Faham? Ni bukan syarat wajib. Syarat sah, syarat wajib. Nampak? Jadi oleh kerana dia tak mampu, dia pun berhutang. Dia pergi. Sah. Lepas tu ulama' dibuat tajuk kitab. Dan bermula syarat sah. Dan bermula syarat wajib. Tengok molek tau. Jangan dengar. Anyuk syarat wajib tu. Mana kalau cukup syarat ni, wajib muat. Tak cukup, dia buat juga sah tak? Anak kita tak balik lagi. Katakan baru umur jejah 4 atau 10 tahun tak balik lagi. Wajib tak semayang?
Saya jawab Ali. Dah kalau semayang sah tak? Tak sah? Apa tu? Bolak bunyi. Biar kau kemas tak? Aduh. Aduh lah. Adakah betul keredaan Allah dan isteri terletak pada keredaan seorang suami? Adakah dosa isteri tanggung oleh suami? Itu bila kita kata tak, suami ni dia tanggung dosa isteri. Ada orang pertikap. Dia tu buat apa? Suami, isteri, dosa masing-masing. Jadi tuan-tuan dia susah kalau bodoh lagu ni. Bukan kita memandang-mandang. Hak ulama sebut dalam kitab-kitab hadis gitu lah. Nah, kalau kita seorang, kita tak ada benda. Tapi bila kita ada tanggungan, orang mau tanggungan, kita tanggung. Nabi kata, muru auladakum bisalah. Nampak? Hendaklah kamu suruh anak kamu dengan semayang. Hendaklah kamu suruh, muru tu. Mana? Hendaklah kamu suruh. Wajib, hei suami, mu suruh anakmu. Jadi kalau tidak suruh, dosa. Jadi mati tanggung dosa anak. Dosa tak suruh. Tu, anak tidak semayang, tidak kata apa. Tanggung pula tak? Tanggung pula. Maka kiyah dengan tu, tak tutup aurat dan sebagainya. Dalam Quran kata, wa'mur ahlaka bis-salah. Lagi luar lagi, tadi aulad. Naklah kamu perintah, hei suami. Ahla ni benda anak dengan bini. Ada bini dah pula. Betul tak? Dah. Kalau tak suruh, dosa lah. Nah. Sebab itulah bila kita masih lagi bersama kita, maka kita tanggung dosa dia kalau kita tak suruh buat benda yang wajib, dan kita tanggung dosa dia kalau kita tak marah dia buat benda yang haram. Tapi di luar daripada rumah isteri kita tak nampak dia buat benda haram, kita tanggung tak? Tak. Hak ni la yukallifullah. Nampak? Allah Ta'ala tidak memberatkan seorang manusia illa wus'aha. Kita mampu tak kita nak kawal isteri kita belakang mata kita? Tak, kita tak tanggung. Dah depan kita, duk gendong kita tak akan tudung, kita mampu tak marah dia? Mampu dah menggendong tak? Mudah saja. Lepas tu puan dia duduk dengan ayah dia kahwin lagi, ayah dia nombor satu. Ayah dia ada rumah, ayah dia tak ada rumah, mak dia mikul lagi. Kalau dia tu tak akan tudung. Habis dah zaman dia duduk dengan ibu bapa, duduk dengan laki dia pula pikul. Lepas tu ada persoalan, kalau masih dalam edah raji'i, siapa tanggung dosa? Suami lagi, kan tu masalah tu. Katanya suami lagi. Habis edah dah 3 kali suci dah. Mari haid yang 3. Maka isteri tanggung sendiri dosanya kerana telah habis waktu nafkah. Waktu apa jangan sombong, jangan lawang suami. Pasal dia tanggung mu. Dia bodoh, mu jahil, bini laki mu kena tanya ke mana bini mu jahil, dak erti kau haid, dak erti bab semayang. Laki kena tanya. Dalil kena tanya. Nabi kata, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Betul tak? Kamu semua, hei laki-laki, kullukum tu. Ada pula kata, dah kullukum ni puang masuk tak? Dah. Dalil lepas kullukum Nabi kata, kullu imra'atin. Dia puang pula suku belakang. Mana depan laki dulu. Nampak? Wa kullu ra'in, maka tiap-tiap kamu, hei para suami dan bapa-bapa, mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya daripada apa yang dia pelihara. Nampak tak? Sombong tak kau puang. Dia buat lawang, dia buat tonyel, buat apa. Dia tanggung dosa kita, dia jaga kita kan tu. Mu kena hormat. Dah benda kau puang teruk gitu, kena hormat laki, kena taat, tak boleh lawan dak laki. Dah mungkin buat jadi lelaki tak? Nak kata sedap dengan orang lelaki. Benda dapat kau puang, benda dapat. Kena taat suami apa semua tak? Dah benda dapat Dapatnya, mu tak ayah kerja. Duduk di rumah, makan tanggung. Bangun, makan, tidur, bangun, berok. Makan, tidur, bangun, berok. Tu. Kan senang kan tu, tuan awak? Nak? Orang lelaki ni cari piti. Kan nak gelang, kan nak tu, kan nak keluar dalam, kan nak kereta, kan nak rumah, kan nak tikar ketor, kan nak baju baru, kan nak ngecob bola. Banyak benda. Nak? Suami kau kan masuk tubik. Apa Allah? Nerak ada tak naik kereta.
Tu tugas dia. Oleh kerana dia cari makan, keluar pada rumah, nak suruh mu senang, nak suruh mu kenyang, nak suruh mu mewah, maka lawang dia mung kena taat kepada dia. Soalan terakhir. Apa hukumnya seorang isteri mengarahkan suami? Isteri pula. Melakukan satu kerja. Apakah hukumnya isteri menjawab soalan suami dengan sambil lewa? Berdosakah? Batuk ke puang, dia ni macam budak-budak. Faham? Oleh kerana dia macam budak-budak, dia mesti dijaga. Budak-budak dia jaga. Ayah jaga, mak jaga. Kalau nak pergi kerja, mak atau mana budak? Umur 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Tinggal seorang rumah tu kat kunci itu. Jeng habisnya likut buyuk-buyuk rumah. Nak? Atau nursery. Maknanya kena jaga sama. Bapa kena jaga. Tak boleh bawa diri. Faham? Dia orang puang itu kau. Tak boleh bawa diri dia. Budak-budak dia sesat bila besar, boleh bawa dah. Bini kita tak sesat semua. Faham? Maknanya lemah sama dia tu. Maka perlukan penjagaan seorang suami. Sebab tu Nabi atur taat kepada suami. Suami pula ni, oleh kerana isteri kena taat ke dia, dia kena cukupkan. Kena mengaji. Kena jadi orang reti. Dah kalau suami bodoh letak, bini duk taat ke dia, punah jahanam habis bini. Nak? Nak akal tudung laki dia kata, akal tudung mana ni? Ada dinner mana ni? Makan dengan abang mak lah ni. Dah akal tudung kau. Pasal apa? Pasal taat tu ada benda agama dah. Tapi suami tidak berkelayakan untuk ditaati. Lepas tu keluar pula hadis, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tak boleh taat ke suami dalam bab derhaka kepada hukum Allah. Nak? Jadi orang puang sebenarnya, dia kena belajar untuk menjadi isteri. Bukan tengok orang belaki. Tengok orang nikah. Nak? Nak masuk sekolah, dia pergi sekolah belajar. Belajar dulu. Nak kena ni dah balai ni gambar korok mana ada kubur kat gini. Nak baca kitab dia dulu. Test komputer, test lisan, test apa, test JBJ. Nak supaya jadi molek. Tapi sekarang ada tak belajar bab bersuami? Tak dengar pun hadis. Lepas tu Nabi tinggal banyak hadis tentang berumah tangga. Faham? Kalau suami kata tak boleh kata benda. Kalau suami tengok muka tak boleh buat masang. Jawab sambil lewa tak boleh. Nak? Pasal apa? Pasal dia orang yang menentukan baik buruk pun di akhirat kayak gini. Nak? Ayyuma mara'atin matat. Nampak? Fazaujuha radin anha dakhalatil jannah au kama qala. Mana-mana isteri yang mati, dia mati lah. Tak kira lah mati sakit apa pun. Suami dia redha dengan dia. Nampak? Dakhalatil jannah. Jawab pada Ayu, masuklah perempuan itu ke dalam syurga. Nampak? Ada tambah dalam riwayat lain, ayyababan. Syaat mana-mana saja pintu syurga yang dia nak masuk. Boleh pilih. Kenapa? Wa zaujuha radin anha. Suami dia redha dengan sebab dia. Masih hidup dia. Faham? Dah kalau suami tak berahi, suami sakit hati, suami berasa hati, nak suami maknanya luka parah, nyetang bini sama, siapa gedah habis hati-hati, nak kecewanya suami, nak malunya suami, masuk syurga masuk neraka. Sebab tu ulama-ulama dia ajar ke puang. Nak kita ni tengok bin belaki tak tahu ke benda. Macam itik sekati bini. Cocok. Kalau dia pandai maka kedarah. Nak pergi berjalan. Nak beli tu, nak beli ni. Bagian taat tak ada. Kecewa mah. Kecewa lah. Jadi tak ada benda panggil. Tak ada berbaloi. Tak berbaloi dengan kesusahan suami ni. Nak? Dengar ke tak apa? Dia gitu. Bila gitu suami sayang kalau dia kasih ke suami. Sayang tak? Bila kita sayang, kita jadi cerdik, jadi bodoh. Jadi bodoh, habis piti lah, tanggung dia. Faham tak? Tu petua dia. Ni kita duk lawan suami. Bila lawan suami, kita minta gelang baru beli tak? Tak minta selepah baru, tak beli. Minta beg baru, tak beli, dah beci. Tapi kalau kita sayang suami, kalau suami cakap sedap sungguh suara abang, sedap pada orang nyanyi suara. Allah, kita terberak-berak kita pun. Nampak dah suka. Kita baliknya pipin tangan, kita sampai rumah ni buka bajunya, buka butang.
Nak, piping suruh duduk kat kursi, duduk kat meja, sila makan mana-mana lawa dak sedap, kita beki semula. Nak, sila jamah. Nak pergi kerja, dia atau kita sampai kat pintu kereta, dia tolong start kereta panas hinjing. Nak, dia duduk, nak tutup itu jalan molek bang. Nak, kalau hijau jalan kuning berhati-hati, merah jangan berhenti, jangan terpenggi, hijau biru tak ada sama sekali. Faham tak? Kalau pasang itu suka tak bini kita? Suka. Kita balik kerja sekarang pukul 5 petang pulaknya pipi ambil tu, buka pintu. Kita buka dah, dia tutup mula, dah aci. Dia buka pintu kereta. Dia piping, Assalamualaikum ya hai suami yang ku cintai di dalam dunia ini. Tiung tangan kita. Sono. Dah ada gitu. Ada. Balik kita balik. ada apa bang kau? Ni kena betul mula. Nak. Kita dalam malam dia siap belaka dah ditanya, bang, pukul berapa habis bola? Saya nak masuk siap dulu dalam bilik. Nak. Kita kata pukul 12.30 kalau tak ada penalti 12.30 abang masuk ah. Faham tak? Dia pun masuk dalam khabah betul ngepak tidur batal golek ubuh. Nampak? Ujung-ujung cadar tu suka ngetimbang air sama dengan latar. Nah, lepas tu bubuh munga-munga melau lapi bawa-bawa batal, payang-mayang pandang pulak dapur, bubuh ke dalam kain gebor, spray pulak, spray ambipio. Faham tak? Pakai lawa juak lawa-lawa. Nah, belah daripada tiok sampai ke tumit belah. Tak dalam tak pakai benda, pakai luar saja. Nak, bubuh sanggur dengan bunga-bunga kemaja, getai ayam ada belakang sini. Nak, seronok. Nak, dia pun duduk itu, bang, siap dah. Tengok, seronok kita. Wangi serebok. Ni kita masuk atas katil, Allah tengok pelayar atas katil. Nampak pasir kat secupok. Batal golek cabut separuh sarung. Nak, kain cadar, pok kok Nak, gagal kat bawah batal cari telefon, bang tak kucing. Nah, jadi masalah. Ni betul balik. Bila gitu, suami kita akan kasih ke kita. Bila kasih kita, minta apa pun gajah rimah, dia beli belaka dah. Betul tak? Apa kau tanya mong? Tak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi